أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله
Sadaqallahul azim, jazakallahu khairan katsiran al-fadil Ustaz Na'imat Isra hafizahullah taala di atas bacaan ayat-ayat Al-Quran Karim dari surah Al-Baqarah ayat 169 sehingga ayat yang ke-22. Mudah-mudahan Allah Taala berkati surah kita pada malam ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Fadil Ustaz Ahmad Hashimi Jibah hafizahullah taala Izin nak pakai? akan berkongsi kepada kita tajuk pengisian yang penting terkait Nak pakai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tak ada orang? iaitu peristiwa kewafatan baginda Nabi sallallahu Nak pakai ke ni? alaihi wasallam. Untuk tidak menyia-nyiakan masa, kita mempersilakan kepada Ustaz Ahmad Hashimi memberikan pengisiannya pada malam ini. Tafadhal mashkura majwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan penguasa alam semesta. Ialah Allah yang maha agung, yang maha berkuasa, yang segala-galanya tunduk pada kehendak dan kudrah darinya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat usrah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam masa ataupun dalam siri usrah kita pada kali ini, kita nak bincang tentang satu peristiwa agung yang telah menyelubungi kota Madinah dengan kegelapan dan kesedihan, yang mana peristiwa ni jarang dibicarakan kerana dia bertindih masanya dengan hari orang menceritakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kita maksudkan itu ialah kisah kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni, baginda adalah anugerah Allah yang sangat besar kepada umat manusia. Bahkan baginda adalah rahmat dari Allah untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wajar seluruh alam bersedih dengan kehidupan atau dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajar juga kita sebagai umat Nabi berbicara tentang hari bagaimana Nabi meninggalkan kita semua. Bukan untuk membangkitkan kesedihan semata-mata, tetapi kisah kewafatan baginda penuh dengan pengajaran dan wasiat-wasiat yang baginda titipkan untuk kita sebagai umatnya setelah daripada ketiadaan baginda dan setelah daripada pemergian baginda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan kisah ni dengan ayat-ayat Quran dan isyarat-isyarat dari Allah yang mendahului kisah kewafatan. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat umrah, sahabat-sahabat usrah yang dirahmati Allah. Tak sampai lagi ke Mekah dah sahabat umrah dah, usrah. Sahabat usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita perhatikan ayat Quran ataupun yang saya sebut tadi kerana bertindih masa, Nabi ni sallallahu alaihi wasallam secara sepakat di kalangan para ulama, sepakat, tidak ada yang mempertikaikan dia, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tarikh 12 Rabiul Awal, hari Isnin 12 Rabiul Awal, bukan tahun gajah, tahun ke-11 Hijrah. Ini tarikh wafat Nabi, disepakati.
malah dia lebih kuat keabsahannya berbanding tarikh lahir Nabi. Ini perlu kita tahu. Sebab tak ramai orang berbicara tentang ni. Ramai orang anggap 12 Rabiul Awal adalah tarikh lahir Nabi. Tapi yang lebih sahih, dia adalah tarikh wafat Nabi. Justru kalau datang bulan Rabiul Awal, jangan sekadar bergembira dengan tarikh lahir. Dia sebenarnya lebih diyakini sebagai tarikh wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah, oleh kerana kita sibuk dengan kelahiran, maulid dan sebagainya, kita lupa nak cerita tentang kewafatan. Hari ni kita nak cerita tentang kewafatan walaupun kita berada pada bulan Rejab. Bukan kerana sambutan, tapi kerana nak ambil iktibar daripada kisah ini. Sahabat-sahabat usrah yang dirahmati Allah, sebelum Nabi wafat pada tahun 11 Hijrah, ada beberapa ayat Quran yang mendahului kisah kewafatan Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyatakan bahawa Nabi akan wafat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 30, Allah Subhanahu wa taala sebut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga musuh-musuh kamu akan mati. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, maknanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Tidak pernah kami jadikan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, sebelum kamu tidak ada yang kami jadikan manusia tu kekal tak mati. Tak ada, semuanya mati. Afa in mitta fahumul khalidun. Lalu takkan kamu mati kemudian mereka tu kekal? Tak, Nabi juga wafat sebagaimana mereka juga akan wafat. Jadi ayat ini menunjukkan Allah menyatakan bahawa kematian itu menjadi hak bagi Nabi seperti mana manusia-manusia yang lain. Sebab itu apabila ada orang mengingkari Nabi wafat, maka inilah ayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak ataupun menjadi salah satu daripada kejadian dan hak manusiawi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda akan wafat. Baginda juga wafat dan mati seperti mana manusia-manusia yang lain. Itu syarat yang pertama. Kemudian turun lagi ayat Quran. Sebelum daripada Nabi wafat ni turun ayat Quran. Turunlah ayat Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat tu turun setelah daripada pembukaan kota Mekah. Apabila datangnya pembukaan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, datang pertolongan Allah dan kamu dah membuka kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sahabat-sahabat lain menganggap ini ayat tentang Allah sebut kemenangan Islam. Tapi ada seorang sahabat yang merupakan turjumanul Quran, yang merupakan orang yang paling alim tentang Al-Quran dan tafsir, itulah sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apabila ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu dalam halaqah, dalam panggil majlis perjumpaan dengan veteran perang Badar yang merupakan sahabat-sahabat besar, sedang Ibnu Abbas masa itu masih lagi remaja. Bila ditanya tentang apa maksud ayat ini, semua orang lain cerita ini ayat cerita tentang pembukaan kota Mekah. Bagaimana Allah bantu Nabi dan Islam menang ke atas kaum musyrikin. Tapi kata Abdullah ibn Abbas, ayat ini merupakan isyarat Allah tentang ajal Nabi.
Makna apabila Islam dah menang, Allah dah bantu, sudah sampai waktunya Nabi SAW dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah suruh banyak puji dia dan Allah suruh banyak istighfar. Dan Nabi SAW setelah turun ayat ni, dalam salat Nabi senantiasa baca tasbih dan senantiasa baca istighfar. Dan Nabi gabungkan dengan dalam doa sujud Nabi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi gabungkan dari tasbih dan juga istighfar. Ayat yang kedua, ataupun ayat ketiga lah, berkaitan dengan wafat Nabi. Kemudian setelah daripada tu berlaku pula peristiwa agung haji Nabi yang terakhir. Haji dipanggil Hajjatul Wada'. Ni Hajjatul Wada'. Jadi pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah. Pada tahun 9 Hijrah Nabi tak pergi ke Mekah. Nabi stay di Madinah. Masa tu dipanggil Amul Wufud. Amul Wufud iaitulah Nabi menerima delegasi-delegasi untuk masuk Islam. Ramai. Sebab orang Arab dulu, waktu Nabi mengajak dakwah kepada Islam, mereka dah ada satu stigma. Tahu stigma? Stigma bahawa siapa-siapa yang menentang Quraisy, mereka akan binasa. Sebab telah berlaku peristiwa Abrahah dan tentera bergajah. Waktu Abrahah nak pergi serang kota Mekah, Allah bantu dengan burung. Padahal Allah bukan bantu Quraisy, Allah bantu menjaga Kaabah dia. Tapi orang Quraisy mendapat tempias. Mereka menganggap mereka ni bangsa yang mulia, sehingga siapa-siapa yang lawan Quraisy akan takut, akan menimpa kepada mereka seperti mana yang menimpa Abrahah. Stigma ni ada dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Lalu apabila Nabi SAW bermusuh dengan Quraisy, orang Arab mula kata, habislah Muhammad, lepas daripada ini habislah. Dan mereka menunggu saatnya, siapa yang akan menang di antara dua ni. Bila Nabi SAW berhasil menakluk kota Mekah, barulah orang Arab tu celak mata. Orang-orang Arab celak mata. Rupa-rupanya Muhammad ni benar. Kalau tidak, mesti Muhammad akan ditimpa seperti mana yang telah menimpa Abrahah dan tenteranya bergajah. Setelah Nabi Muhammad menang itulah datang berbondong-bondong orang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Peristiwa ni berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. So tahun ke-8 Hijrah berlaku pembukaan kota Mekah. Tahun ke-9 Hijrah berlakunya delegasi-delegasi Arab datang memeluk Islam, menerima dakwah Nabi dan mengimani bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tahun ke-10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi lagi satu isyarat kepada sahabat-sahabat. Nabi hantar Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi kata, kamu pergilah berdakwah di Yaman. Boleh jadi setelah daripada ni kamu balik, kamu tak akan jumpa dah aku. Kamu akan datang jumpa masjidku dan kuburku. Dan Nabi SAW juga bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang mana nak buat haji. Kata Nabi SAW, Nabi kata, litakhudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Kamu ambillah hajimu daripadaku, kerana boleh jadi aku tak akan lagi buat haji selepas daripada haji ini. Itu isyarat daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi seakan-akan dia tahu dah waktu dia sangat dekat. Sehingga pada tahun yang terakhir, bila datangnya bulan Ramadan, sebelum peristiwa haji tu, datang bulan Ramadan dulu. Bila pada bulan Ramadan tahun tersebut,
Nabi SAW khatam dengan Jibril 2 kali. Biasanya Nabi ni dia tadarus dengan Jibril sekali sebulan Ramadan, habis sekali khatam. Tapi pada tahun tersebut Nabi SAW, Jibril ni datang baca Quran kepada Nabi. Aradani Jibril. Nabi ni tadarus dengan Jibril. Nabi baca, Jibril baca kepada Nabi SAW ayat-ayat Allah ni. Kata Nabi SAW, sebagaimana riwayat Bukhari, anna Jibril kana yu'ariduhu al-Quran kulla sanatin marrah. Wa innahu qad 'aradani bihi al-'am marratain. Tahun tu pada bulan Ramadan, pada tahun tersebut Jibril ni datang tadarus dengan Nabi 2 kali. Menguatkan. Kalau sebelum ni sekali je. Bahkan dalam Ramadan itu juga Nabi SAW iktikaf lama pada Ramadan sebelum tu. Kalau sebelum tu Nabi iktikaf Ramadan 10 hari, 10 akhir Ramadan. Tahun tu Nabi beriktikaf 20 hari. Tahun tu Nabi iktikaf 20 hari. Kemudian berlakulah peristiwa haji yang terakhir. Setelah daripada Nabi SAW balik daripada haji yang terakhir itulah, bila Nabi balik tu masuk bulan Muharram. Bila masuk bulan Muharram, okey lagi. Duduk bulan Safar, Nabi pun sakit. Penghujung bulan Safar, Nabi SAW pun sakit. Dia balik satu hari tu disebut pada tarikh 29 hari bulan Safar. Disebut dalam sejarah tarikh 29 hari bulan Safar. Nabi SAW hari itu hari Isnin. Ada satu jenazah meninggal. Lepas tu Nabi SAW pun ikut jenazah tu sampai ke perkuburan Baqi'. Bila selesai ke bumi, Nabi balik daripada Baqi', tiba-tiba Nabi sakit kepala. Bila Nabi sakit kepala, kemudian Nabi demam. Sehingga Nabi ikat kepala dia ni dengan kain. Sehingga masa keadaan tersebut, Nabi sakit dan Nabi demam pun, masih lagi Nabi solat jadi imam dengan sahabat-sahabat. Pada tu kira-kira 29 Safar, 2 minggu lah. Total Nabi SAW sakit ni lebih kurang 14 hari, 13 atau 14 hari. So 2 minggu. Minggu pertama tu 1 minggu Nabi keadaan dia macam tu. Sakit, demam, seminggu. Pada minggu yang kedua, iaitu minggu terakhir Nabi SAW nak wafat ni, minggu terakhir. Ini kisah yang paling kritikal lah, paling orang panggil kita kata menyedihkan lah ataupun dalam kisah ni. Di mana waktu Nabi 2 minggu terakhir tu, Nabi masih lagi sakit jadi imam dan menggilirkan malam-malam antara isteri-isterinya. Maknanya malam ni tidur rumah isteri ni, esok pindah rumah isteri ni, kemudian pindah rumah isteri ni, kemudian pindah isteri ni. Dalam keadaan sakit, lama-lama Nabi pun tak larat letih. Dan Nabi sakit, makin lama makin kuat sakit. Sehingga dalam kesakitan tu Nabi duk sering bertanya. Nabi kata, Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Esok aku giliran di rumah mana? Esok aku giliran di rumah mana? Sahabat isteri-isteri Nabi ni dia tahu. Bila Nabi tanya tu, Nabi nak menanti dan menunggu hari dia berada di rumah giliran Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi tanya, aku ni esok ke mana? Sahabat-sahabat, isteri-isteri Nabi faham bahawa Nabi ni dia duduk tunggu, dia nak pergi duduk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Akhir sekali isteri-isteri Nabi pun sepakat. Mereka izinkan Nabi untuk tidak lagi menggilirkan malam-malam dia.
Dan Nabi SAW stay di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan tidak lagi berpindah dari rumah ke rumah, duduk di rumah Aisyah. Kebetulan pula rumah Aisyah ni rumah yang paling dekat dengan masjid. Hak lain dekat juga, tapi rumah hak paling orang panggil dinding masjid tu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah, Nabi ni sampai pekat kalau dia iktikaf pun Aisyah masih lagi gosok sikat rambut dia kan. Jadi kebetulan rumah Aisyah ni sebelah dengan masjid. Nabi pun duduklah situ pada minggu dia yang terakhir. Dalam keadaan sakit, bukan gitu kerana memang sakit sungguh, bukan kata sakit biasa. Kalau sakit biasa-biasa tu Nabi masih lagi solat. Nabi lagi masih menggilirkan. Dalam keadaan sakit tu Aisyah radhiyallahu anha ni pun duduk baca muawwidzat, baca doa, baca 3 qul, baca kepada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ambil tangan Nabi, dia gosok tubuh Nabi, mengharapkan keberkatan daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan peristiwa tu berlaku sampai 5 hari sebelum baginda wafat. 2 hari dalam keadaan tersebut sakit, Nabi masih lagi solat, pergi daripada rumah dia turun solat masjid jadi imam, kemudian masuk balik rumah. Pada hari yang kelima, 5 hari terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepanasan tubuh Nabi bertambah. Panas sungguh tubuh Nabi ni, dan sakit Nabi bertambah sampai ke tahap Nabi pengsan. Sampai tahap Nabi pengsan. Panas sangat tubuh. Bila pengsan, kemudian Nabi sedar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, subbu alayya sab'aqu qirabin min sab'i awabarin syatta. Kamu cari 7 panggil qirbah ni tuan-tuan pernah tengok tak bekas air yang diperbuat daripada kulit kambing. Bekas air kan, orang dulu nak musafir, dia ambil, dia letak dalam kulit kambing tu, lepas dia lapah, dia jahit balik, dia jadi macam balang air lah kalau zaman kita lah ni kan. Orang musafir dulu dia pun letak air dalam tu, dia ikat, tutup, dia jadi macam beg air lah. Dia panggil qirbah, dia guna untuk musafir. Tuan-tuan ingat tak dulu ada iklan keju Cheesedale dulu, zaman-zaman saya kecil dulu, dia tunjuk orang Arab musafir bawa susu dalam tu, kemudian waktu dia berhenti nak minum air, dia pun tuang tu, keluar seketul keju. Ingat tak abang dulu iklan zaman dulu-dulu lah. Saya bukan nak cerita keju tu, alat hak dia isi susu kemudian dia tuang tu adalah kulit kambing yang dicantumkan semula, dia jadi qirbah. Jadi Nabi SAW kalau ke dalam hadis ni, Nabi suruh ambil 7 qirbah, 7 bekas air ni daripada 7 telaga yang berbeza dan siram pada Nabi SAW. Lalu Nabi pun rasa sehat sekejap, kemudian Nabi boleh keluar 5 hari sebelum daripada Nabi wafat ni, 5 hari terakhir. Bila Nabi keluar daripada rumah dia dalam keadaan sihat sikit je sihatnya, maka Nabi SAW masuk ke masjid dalam keadaan kepala Nabi masih terikat. Ikat kepala sebab sakit kepala ni. Nabi duduk di atas mimbar, kemudian ramai manusia ni, sahabat-sahabat duduk keliling mimbar. Di saat itu Nabi pesan kepada semua. Ni wasiat, antara wasiat Nabi lah ni yang kita kena ambil ni. Wasiat Nabi pada waktu tu, kata Nabi SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa maksud masjid di sini? Adalah tempat mereka ibadat dan berdoa. Jadi pergi ke kubur, minta juga, walau Nabi dia wafat, dia masih lagi pergi doa ke kubur Nabi,
minta dengan nabi-nabi dia, jadikan dia tempat sujud malah. Maka Nabi SAW kata Allah melaknat perbuatan itu. Allah laknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadat, doa dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat yang lain, Nabi doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kubur aku berhala yang disembah. Okey, Nabi SAW doa kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan kubur aku berhala yang disembah. Kerana orang yang pergi ke kubur, sembah kubur ni sama seperti orang sembah berhala. Lalu Nabi minta dengan Allah, ya Allah, janganlah jadikan kuburku berhala yang disembah. Kemudian Nabi SAW kata, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, pada masa ketika itu juga Nabi memberi wasiat supaya sahabat-sahabat jagalah golongan Ansar. Sebab dulu Ansar ni sedikit. Bila Islam dah berkembang, ramai orang datang duduk di Madinah. Madinah dia jadi tempat hijrahnya orang-orang yang nak bersama dengan Nabi. Dari Mekah orang datang hijrah ke Madinah. Daripada tempat-tempat lain di Jazirah Arab, macam Abu Hurairah daripada Ad-Daus, Bilal memang daripada Mekah lagi datang, tapi dia daripada Habasyah. Orang-orang lain mari semua duduk di Madinah, jadi ramai di Madinah, sehingga orang penduduk asal Madinah ni jadi sedikit. Tapi Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, jagalah orang-orang Ansar ni, sebagai mengenang orang Ansar ni lah yang tolong Nabi SAW waktu Nabi berhijrah daripada Mekah datang ke Madinah. Sehingga Nabi kata, kalau mereka buat baik, terimalah kebaikan mereka, dan kalau mereka buat salah, kira maafkanlah kesalahan mereka. Nabi kata begitu supaya orang ni jaga golongan Ansar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, dalam waktu Nabi SAW berkhutbah tu, Nabi bagi tahu satu perkara. Nabi kata, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu, fakhtara dhalikal 'abdu ma 'indallah. Nabi kata, ada seorang hamba yang Allah bagi kepada dia pilihan untuk dia pilih antara dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Nabi kata, ada seorang hamba yang Allah bagi kepada dia pilihan. Dia nak pilih dunia ke, dia nak pilih apa yang ada di sisi Allah. Kata Nabi, fakhtara dhalikal 'abdu ma 'indallah. Hamba tersebut telah memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar hadis tersebut, mendengar khutbah tersebut, tiba-tiba Abu Bakar ni menangis. Orang lain pun heran, kenapa Abu Bakar ni menangis? Kenapa Abu Bakar ni menangis? Jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa hamba yang dimaksudkan itu adalah Nabi. Dia menangis tu sebab dia tahu, Nabi bagi tahu, bermaksud Nabi akan meninggalkan para sahabat dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Abu Bakar menangis. Batu ni antara kedudukan Abu Bakar. Dia orang paling kenal Nabi, orang paling faham Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah aku ni boleh ambil seorang manusia sebagai khalil, kekasih, nescaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kekasih mana orang paling rapat dengan. Tapi Nabi, cinta Nabi paling agung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebut perkara tersebut berlaku 5 hari sebelum Nabi wafat. Berlalulah hari tersebut, tinggal 4 hari. Padahal sahabat-sahabat mana tahu tinggal 4 hari, tapi kisah ni kira-kira berlaku 4 hari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari lepas pada hari yang Nabi bagi wasiat di mimbar, esok tu Nabi minta pula dengan sahabat sesuatu untuk Nabi tulis wasiat. Nabi kata, halumma aktub lakum kitaban, bawa satu lembaran ke apa ke, bagi aku nak tulis bagi kamu apa yang pesanan-pesanan supaya kamu tidak sesat selama-lamanya. Bila Nabi kata macam tu, Nabi minta, bahasa kita tak, mungkin Nabi minta sesuatu untuk Nabi catat tu. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada masa tu dia dengan sahabat-sahabat, dia kata, Nabi nak tulis apa lagi, kan Quran kan dah sempurna dah, kata di Umar. Kata dia orang lain, Nabi minta tu bagi ya. Ada setengah nak boleh kau bagi kepada Nabi tu. Timbullah sedikit perselisihan di kalangan sahabat. Nak bagi ke Nabi ni ke Quran dah ada, nak wasiat apa lagi begini. Akhirnya sekali Nabi SAW tak jadi. Nabi kata, bangunlah daripada duduk bergaduh dekat aku ni, pergilah. Tak jadi tulis. Itu antara hikmah yang Nabi SAW tak jadi nak tulis. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kami, dia kata, pada hari tersebut Nabi bagi wasiat 3. Walaupun Nabi tak tulis, kata Umar Al-Khattab, pada hari tersebut Nabi wasiatkan 3. Yang pertama, Nabi kata, keluarkan musyrikin daripada jazirah semenanjung Arab, jangan bagi ada orang musyrikin, keluarkan mereka. Yang kedua, Nabi SAW kata, kalau ada delegasi luar masuk daripada orang musyrikin, bagi dia masuk setakat mana yang aku bagi masuk. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku lupa wasiat yang ketiga. Dalam riwayat tersebut, aku lupa wasiat yang ketiga. Boleh jadi dia adalah wasiat agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana wasiat Nabi sebelum daripada hari tersebut. Nabi ada bagi peringatan kepada sahabat sampai sahabat menangis. Lepas tu sahabat pun kata, Rasulullah ni macam seolah-olah wasiat yang terakhir. Kalau Nabi lepas ni tak ada, apa wasiat Nabi kepada kami? Jadi Nabi kata, usikum, aku wasiatkan kamu taat kepada pemimpin. Aku wasiatkan kamu, walaupun pemimpin tu hamba, taatlah kepada dia. Dan aku wasiatkan kepada kamu, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah daripadaku. Kata Umar, boleh jadi itulah wasiat yang terakhir. Tapi dia kata, aku lupa yang ketiga tu. Boleh jadi itulah. Kemudian pada hari yang keempat tu, Nabi sangat sakit, tapi Nabi masih lagi salat bersama dengan sahabat-sahabat, dan Nabi jadi imam. Tengah sakit tu pun salat maghrib baca surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa. Mursalat ni kalau kira muka surat dia, satu muka surat setengah. Solat maghrib sakit, muka setengah baca. Kita ni baca panjang sikit, kita kata lamanya imam baca, padahal tak sakit lagi. Baik. Kemudian bertambah kesakitan pada hari yang keempat tu, sampailah hari yang ketiga yang terakhir. So 3 hari terakhir ni sangat-sangat sakit Nabi, sampai Nabi tak mampu lagi turun daripada rumah dia pergi salat di masjid. Sinilah 3 hari terakhir. 3 hari yang terakhir. 3 hari pun 2 hari penuh, 1 tu subuh lah. Jadi total lebih kurang dalam 11 waktu je. Sehari penuh 5 waktu, 5 waktu campur lagi 1 subuh. Sebab Nabi wafat waktu duha. So lebih kurang 11 waktu solat yang terakhir. 3 hari terakhir tu, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Solat 12 waktu. Solat terakhir Nabi tu maghrib tu. Maghrib tu solat Nabi baca wal mursalati urfa. Balik rumah, isyak nak pergi tu pengsan. Tu ketika Nabi SAW pengsan beberapa kali tu waktu tu lah. Bila Nabi nak pergi solat, Nabi pengsan. Bila Nabi pengsan, orang pun letak air, bagaimana sebelum daripada terletak air, Nabi sedar. Bila Nabi sedar, Nabi tanya, asallan nas, orang dah solat ke belum? Sahabat-sahabat kata, tak solat lagi Rasulullah. Dia orang tak tunggu Rasul. Tak tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun nak bangun. Nak bangun pergi, pengsan lagi. Bila pengsan, sahabat ambil air, sapu, sedar pula. Bila sedar, Nabi nak bangun, pengsan lagi kali ketiga. Bila dah pengsan kali ketiga, Nabi bangkit tu, Nabi kata, salat dah ke belum? Sahabat-sahabat kata, tak lagi, sebab dia orang tunggu Rasulullah ni, tengah tunggu Rasulullah dekat solat di masjid ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, muru Aba Bakrin, muru Aba Bakrin faya umma. Faqala Abu Bakar wa kana rajulan raqiqan, ya Umar salli bin nas. Bila orang tunggu, ada riwayat sebut Abu Bakar ni bagi tahu, Umar, kamu pergi solat dengan manusia. Kata Umar, mana bahasa kita lah ni, takkan kamu lebih berhak daripada aku. Bila begitu, Nabi SAW kata, mur Abu Bakar faya umma an-nas. Maka Nabi kata kepada Abu Bakar, suruh Abu Bakar lah jadi imam, mengimami manusia. Maka bermula salat isyak tu, Abu Bakar pun jadi imam. Salat isyak, kalau kita Nabi hari Isnin wafat, hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumaat isyak. Jumaat isyak tu Abu Bakar jadi imam. Sejak daripada tu Nabi SAW tak turun rumah. Tak turun daripada rumah Nabi SAW. Abu Bakar lah jadi imam. Kemudian dalam tengah-tengah celah tu ada sekali Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi SAW menggagahkan dirinya dengan dipapah oleh dua orang lelaki. Nabi tengok Abu Bakar jadi imam, Nabi gagahkan diri dia dengan dipapah oleh dua orang sahabat. Nabi turun daripada rumah, pergi dekat Abu Bakar yang nak jadi imam. Wallahu ta'ala alam, ni mungkin isyarat daripada Nabi lah, nak bagi tahu bahawa Abu Bakar ni memang Nabi nak letak dia jadi sebagai pengganti dia. Dalam keadaan sakit tu, dua orang papah Nabi, Nabi seret kaki dia ni, pergi kat masjid. Abu Bakar nampak je Nabi SAW, Abu Bakar nak takat takbir, Abu Bakar undur, nak suruh Nabi jadi imam. Kata Nabi SAW, Nabi bagi isyarat supaya dia stay tempat dia. Nabi pun datang, Nabi duduk di sebelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi salat duduk, Abu Bakar pun salat diri. Jadi Nabi jadi imam duduk, Abu Bakar menguatkan suara dan menjadi orang panggil pemimpin lah pada manusia dengan salat Nabi SAW. Kemudian itulah kali terakhir Nabi SAW keluar daripada rumah dia, pada waktu tu, iaitulah waktu salat zuhur. Waktu tu salat zuhur, sehinggalah hari yang terakhir, satu hari terakhir, maknanya kira-kira hari Ahad. Tadi hari Abu Bakar jadi imam, hari Jumaat kan, malam. Hari Sabtu tu Nabi turun. Esok satu hari Ahad, hari terakhir. Padahal kita semua, Nabi, sahabat-sahabat tak tahu bila nak, tapi ni kira yang terakhir.
Pada hari yang terakhir, iaitulah hari Ahad. Hari Ahad ni a'taqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghilmanahu wa tasaddaqa bi sab'ati dananira kanat indahu wa wahaba lil muslimina aslihatahu. Pada hari Ahad tu Nabi merdekakan hamba-hamba yang dia miliki. Mana-mana hamba yang dimiliki oleh Nabi, Nabi merdekakan. Harta yang ada pada Nabi, Nabi sedekah infakkan. Masa pada itu di rumah Nabi ada 7 dinar, Nabi sedekah berlaku. Nabi ni tak tinggal walaupun 1 dinar atau dirham. Kan hadis tu, Bu, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para Nabi tidak meninggalkan dirham dan dinar. Satu hari sebelum daripada tu Nabi ada 7 dinar, Nabi sedekah dengan 7 dinar, bagi semua. Nabi ada senjata-senjata hak milik Nabi, Nabi hadiahkan dia kepada orang Islam. Bagi harta. Tak tinggal apa Nabi, tak tinggal apa. Sehingga pada malam itu, untuk menyalakan pelita, Aisyah kena pinjam minyak daripada jiran, daripada orang lain, pinjam. Ista'arat Aisyatu az-zaita lil misbah min jaratiha, daripada jiran dia. Bahkan Nabi SAW, kita semua tahu, wafat, masih ada orang panggil dir, itu perisai Nabi yang digadai kepada seorang Yahudi kerana Nabi nak, ataupun keluarga Nabi perlu kepada gandum. Tu Nabi hari terakhir tak ada harta, tak ada satu pun harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada pagi hari Isnin. Pada pagi hari Isnin, sahabat-sahabat semua salat subuh. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Sahabat-sahabat semua salat subuh dengan Nabi. Abu Bakar jadi imam, diikuti oleh para sahabat, dan kemudian Nabi di rumah Aisyah sebelah daripada masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ataupun kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, tengah-tengah kami ni salat subuh pada pagi hari Isnin, Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi SAW membuka tabir dari rumah Aisyah. Kan kita kata tadi Nabi ni waktu dia iktikaf pun Aisyah duduk dalam rumah, duduk sikap rambut Nabi. Antara rumah Nabi dengan masjid ada dinding, kemudian ada tikap dia lah. Kemudian Nabi buka sitar, tirai itu, langsir ke bahasa kita. Kata sahabat radhiyallahu anhu, "Fanadhara ilaihim wa hum fi sufufis salah, thumma tabassama yadhhak." Okey. Kemudian bila Nabi tengok sahabat tengah ibadat imam, Abu Bakar jadi imam, sahabat-sahabat lain ikut imam, Nabi senyum dan hampir tertawa. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu masa tu nak hampir-hampir sahabat-sahabat ni membatalkan solat mereka kerana terlalu gembira dengan pandangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an atimmu salatakum, sempurnakanlah solat kamu. Nabi kata, Abu Bakar pun masa tu nak berundur, Nabi kata sempurnakan solat kamu. Maka sahabat-sahabat menyempurnakan solat. Nabi masuk dalam hujrah dia, bilik Aisyah, Nabi tutup tabir. Dan itulah pandangan terakhir para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka atau waktu mereka nak salat subuh. Dan setelah daripada itu tidak datang waktu salat melainkan Nabi sudah tidak berada bersama mereka. Itulah waktu salat terakhir sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu duha naik matahari sikit, Nabi panggil anak dia Aisyah, Fatimah
radhiyallahu anha. Maka Nabi pun bisik-bisik sesuatu, dia menangis. Kemudian Nabi bisik sikit lagi, dia pun gembira, tertawa. Lepas tu dia pun keluar. Lepas daripada kejadian tu, orang tanya Fatimah, kenapa Nabi bisik-bisik kamu menangis? Kemudian labu kami ketawa pula, Nabi sebut pula kamu ketawa. Kata Fatimah, anak Nabi ni, dia kata mula-mula Nabi SAW kata, aku akan mati dalam sakitku yang ini. Mana aku ni sakit mati, sampai mati. Fatimah menangis bila dengar Nabi kata kita, aku sakit ni memang sakit mati. Hari ni sakit membawa mati. Menangis Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi panggil sekali lagi, Nabi bisik kepada dia. Nabi kata, dari kerana banyak-banyak ahli keluarga, kamulah Fatimah yang akan menyusuliku sebagai yang pertama menyusuliku. Dan memang Fatimah ni radhiyallahu anha, dia wafat 6 bulan je lepas Nabi wafat, Fatimah wafat. Jadi Fatimah kata, bila Nabi kata macam tu, aku gembira. Maknanya walaupun Nabi wafat, aku akan cepat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW juga bagi tahu kepada Fatimah pada masa tu bahawa dia akan menjadi ketua wanita mukminin ataupun ketua wanita umat ini di dalam syurga. Lepas daripada tu, bila nak tengok Fatimah pun kata kepada ayah dia Nabi lah, wah kalau ayah, bahasa kita ke ayah sakit beratnya. Kata Nabi SAW kata, laisa ala abiki kurabun ba'dal yaum. Kata Nabi kepada Fatimah, lepas hari ni tidak ada lagi kesakitan ke atas ayahmu. Nabi kata gitu kepada Fatimah, lepas hari ni tak ada dah sakit. Nabi panggil Hasan dan Husain, dua-dua orang, kemudian Nabi cium kedua-duanya, Nabi wasiatkan dia, kemudian Nabi panggil isteri-isteri dia waktu pagi. Kemudian sampailah waktu betul-betul waktu duha tu, Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku sedang merasakan sakitnya kesan dari racun yang aku makan di Khaybar dulu. Nabi ni dia ada pernah makan racun dekat Khaybar. Orang Yahudi racun Nabi. Racun tu masuk dalam tubuh Nabi, tapi Allah tahan kesan racun tu. Sampailah waktu Nabi nak wafat, Nabi mula merasakan kesan racun tu. Sebahagian daripada ulama dalam bab cerita ni dia kata, kenapa Allah tangguh sampai Nabi wafat? Supaya akhirnya Nabi wafat disebabkan racunnya Yahudi, dan di situ adanya kelebihan mati sebagai syahid. Nabi masa tu Nabi rasa, wahai Aisyah, sekarang ni aku sedang merasakan kesan racun yang aku makan di Khaybar. Maka di saat itu Nabi sakit berat. Aisyah pun ambil Nabi letak atas ribaan Nabi, atas ribaan Aisyah. Aisyah letak Nabi ni antara leher dengan dada dia. Aisyah riba Nabi SAW. Dalam kesakitan tu Nabi letak air bekas belah kanan dia. Nabi celup air, Nabi letak, ambil air sapu, Nabi kata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Aisyah, la ilaha illallah, sesungguhnya pada sakit ni, pada nak mati ni memang sakit. Dalam keadaan duduk atas riba tu, tiba-tiba masuk seorang ahli keluarga Fatimah, abang dia, nama dia Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ni dalam keadaan dia tengah sugi. Jumpa Nabi, sugi. Antara sunnah sugi ialah bila kita masuk rumah kita bersugi. Jadi sahabat ni bila masuk rumah Nabi dia bersugi. Aisyah tengok abang dia, kemudian Aisyah tengok kepada Nabi. Aisyah tengok Nabi ni, Nabi duk tengok kepada suginya Abdurrahman. Kata Aisyah, Rasulullah nak bersugi ke? Nabi pun bagi isyarat, Nabi nak. Aisyah pun ambil. Aisyah tanya lagi, aku lembutkan sugi ni dulu boleh? Nabi pun anggur. Aisyah pun gigit sugi tu sampai dia jadi lembut. Sebab kayu ni dia kerah. Bila dia kena air liur, lembutkan baru sedap dia bersugi. Maka Aisyah pun lembutkan dia dengan mulut Aisyah. Sampai dah lembut, Aisyah pun masukkan sugi tu, Aisyah bersihkan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia.
Dan ini menjadi satu kegembiraan Aisyah yang dia ucap sampai bila-bila lepas daripada tu. Dia kata, aku sangat-sangat gembira dengan kewafatannya kerana Nabi mati dalam rumahku pada hari giliran aku, di atas seribaan aku, sedang air liur aku ada dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan tu Nabi buat sakit, Nabi kata adalah la ilaha illallah, dia ambil air sapu buka dia. La ilaha illallah innalil mauti la sakarat, sakitnya mati ni sakit, Nabi kata. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, dengar tiba-tiba Nabi pun angkat tangan dia dan angkat jari dia. Kemudian mata Nabi ni hak duduk tunduk tiba-tiba memandang ke atas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada riwayat kata Aisyah letak telinga dia dekat dengan Nabi. Letak dekat dengan telinga Nabi, mulut Nabi, dia dengar Nabi kata ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama dengan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kemudian ada riwayat kata Nabi minta Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Maknanya Allah ampunkanlah aku, rahmatilah aku dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang tertinggi. Ar-rafiqil a'la. Nabi angkat tangan, Nabi tengok ke atas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sempat ulang 3 kali. Disebut Nabi ulang 3 kali, itulah ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Ini kepada kekasih yang tertinggi, kepada kekasih yang tertinggi. Bila Nabi SAW sebut 3 kali, tiba-tiba tangan Nabi pun jatuh. Bila tangan Nabi jatuh, Aisyah tengok Nabi pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wafat Nabi. Bila Nabi SAW wafat, Aisyah uruskan letak, tutup dengan kain, keluar bagi tahu kepada orang bahawa Nabi SAW dah wafat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang paling menggembirakan penduduk Madinah berbanding hari Nabi SAW sampai, sehingga kita tahu ada kata tala'al badru alaina, orang duk nasyid sambut Nabi SAW. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, tidak ada hari yang paling mendukacitakan ahli Madinah lebih daripada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah keluar kata semua orang Nabi dah wafat, semua sahabat sedih. Dan sahabat tak percaya. Terutamanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata tak, Nabi tak wafat. Nabi tak wafat. Umar kata Nabi tak wafat. Nabi hanya pergi sekejap, seperti mana Nabi Musa menghadap Tuhan, kemudian Nabi akan patah balik bersama dengan kita. Siapa kata Nabi wafat, aku pukul dia, kata Umar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat semua tak boleh terima. Dalam keadaan tu tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila berita tu sampai, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sampai, dia naik unta dia parking unta dia masuk rumah Nabi. Dia tengok Nabi terbaring dengan kain dia tutup. Kemudian dia buka penutup wajah Nabi, dia kucuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas daripada tu dia pun keluar. Dia pun keluar daripada rumah. Dia suruh Umar radhiyallahu anhu, Umar duduk Umar, duduk Umar. Umar tak duduk. Sampai ulang 3 kali, Abu Bakar pun duduk sebelah. Abu Bakar pun mengucapkan syahadah, kemudian dia nak berkhutbah. Sahabat-sahabat bila dengar Abu Bakar, dia pun pergi dengar Abu Bakar pula. Tadi dengar Umar, bila dengar tu Abu Bakar, kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun baca, kata siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu tetap hidup dan kekal buat selama-lamanya, tak mati. Kemudian Abu Bakar baca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi itu melainkan seorang rasul seperti mana telah datang sebelumnya rasul-rasul.
afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Takkanlah selepas dia wafat kamu akan kembali kepada seperti sebelum ni. Umar bila dengar ayat tu, Umar kata aku tak pernah dengar ayat ni, aku tak pernah dengar ayat ni. Tapi bila dengar Abu Bakar baca tu, maka dia mula terima dalam hati dia bahawa Nabi SAW dah wafat. Bila dia terima hakikat tu, jatuh terduduk Umar, jatuh terduduk bahawa Nabi SAW dah wafat dan pergi meninggalkan mereka. Sahabat-sahabat nangis sungguh, kebingungan sahabat, macam manalah. Hari Isnin Nabi wafat, hari Selasa tu bingung, Selasa tu bingung lagi, macam mana Nabi SAW wafat. Sehingga hari Rabu pun masih lagi kebingungan, macam mana kita nak uruskan jenazah Nabi. Dan siapa yang nak uruskan, nak mengetuai kita, nak menguruskan urusan pengebumian Nabi SAW. Sehingga akhirnya mereka bincang-bincang, ada orang nak lantik kaum Ansar jadi khalifah. Sampailah berita tu kepada golongan Muhajirin. Dan mereka pun pergi jumpa, bawa Abu Bakar, Umar pergi jumpa dengan orang Ansar. Sehingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah sebagai ganti Nabi. Maka barulah mereka nak uruskan jenazah Nabi. Tapi tak tahu macam mana. Takkan kita nak uruskan macam jenazah biasa. Akhir sekali pada malam tu, dengar suara, mandikan Nabi dengan pakaian dia. Maka Nabi SAW pada hari Khamis baru diuruskan jenazah dia dan kemudian disolatkan, kemudian dikafankan. Waktu nak solat tu pun sahabat-sahabat duk bincang, nak ke bumi mana Nabi. Maka ada sahabat kata Nabi dulu sebut tidak mati seorang Nabi melainkan dia dikebumikan tempat dia wafat. Maka sahabat tak berani nak keluarkan Nabi daripada rumah dia. Angkat tempat Nabi wafat tu, tilam tempat Aisyah tempat Nabi wafat tu, mereka angkat tilam tersebut, hamparan tersebut, mereka gali situ tempat Nabi ke bumi. Betul-betul dalam rumah. Nak salat pun tak salat dalam masjid. Salat dalam rumah sebab tak berani nak uruskan jenazah Nabi seperti mana orang lain. Mereka terikat dengan hadis, sahabat kata aku dengar Nabi, dia ni dikebumikan tempat dia wafat. Maka mereka salat jenazah dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masuk dua orang. Rumah Nabi sepik je. Kata Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Dia masuk, mata umur dia 17 tahun. Rumah Aisyah ada lagi, belum diruntuhkan. Dia kata aku masuk dalam rumah tu, aku boleh pegang atap dia dengan tangan. Kecilnya rumah Nabi. Masa tu masuk solat, dua orang. Sahabat-sahabat lelaki masuk dulu. Kemudian wanita pula sambung. Kemudian kanak-kanak pula. Solat dua. Nak habis semua orang datang untuk solat jenazah Nabi. Setelah daripada tu, waktu nak gali kubur, dia bincang lagi, kita nak gali macam mana kubur Nabi. Sebab kita tak boleh nak mana-mana, ni urusan agama kita, Nabi ni. Dia kata gini, kita hantar dua orang. Satu urus cara kubur orang Mekah, satu cara kubur orang Madinah. Hantar dua orang. Kubur Mekah ni dia panggil Asyak. Syak ni gali lubang kubur, tempat tidur tu tengah-tengah kubur. Satu lagi liang lahat. Maknanya ni lubang kubur, tempat tidur tu di sebelah tepi lahat, macam kita liang lahat lah. Dua-dua orang dia hantar. Tak tahu siapa dia mari dulu, itulah yang Allah takdirkan untuk Nabi. Dia hantar, tiba-tiba yang datang hak Madinah dulu. Madinah ni lahat. Maka digali kubur Nabi ni dikebumikan secara lahat. Lalu Nabi SAW dikebumikan dalam rumah dia, disolatkan dalam rumah dia. Dan selepas daripada tu Aisyah radhiyallahu anha masih tinggal dalam rumah tu. Dia buat satu tabir, dia tutup. Kemudian dia masih tinggal dalam rumah tu, kubur Nabi sebelah dia. Bila Abu Bakar, ayah dia meninggal, Abu Bakar dikebumikan dalam rumah dia. Tak jadi tabir tu jadi kubur besar, rumah kecil. Tinggallah satu lagi muat. Kata Aisyah, aku simpan untuk aku ni. Tapi bila Umar radhiyallahu anhu wafat, Umar hantar seorang utusan minta dengan Aisyah, boleh tak aku nak ke bumi tepi Nabi dengan Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku nak simpan, tapi oleh kerana Umar minta, maka dia dahulukan Umar. Akhir sekali Umar pun dikebumikan di situ. Aisyah lepas dia wafat dikebumikan di perkuburan Baqi'.
Maka itulah kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi satu pengajaran untuk kita bahawa wasiat-wasiat Nabi kita jaga. Dan antara wasiat Nabi yang saya terlupa sebut tadi ialah as-salah. Nabi pesan jaga solat. Jaga solat. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba kamu jagalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah tersebut dan kita turut menangis kesedihan di atas kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu berita gembira bahawa orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di atas sunnah Nabi, yang beramal dengan ajaran Nabi, berbahagialah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku akan tunggu kalian di padang mahsyar dan aku akan tunggu kalian di telagaku, menyambut umat dia yang datang di padang mahsyar untuk Nabi akan bagi minum kepada umat dia dari air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Melainkan orang yang berpaling daripada sunnah Nabi, kalau buat tak serupa dengan Nabi, akan dihalau daripada kolam tersebut. Jadi kalau kita ni kerinduan tu ada, betul, kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni cita-cita tu biarlah diterjemahkan dengan amal yang benar, untuk akhirnya kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Andai Allah rezekikan kepada kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kebahagiaan. Bahawa siapa yang bersama dengan Nabi akan masuk syurga bersama dengan Nabi, dan kita harapkan Allah anugerahkan kepada kita nikmat tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu berselawatlah sebanyak-banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pewaris Nabi, sambunglah kerja dakwah Nabi, sebarkan sunnah Nabi, perjuangkan ajaran Nabi, jagalah ketulinan dakwah Nabi. Janganlah dicemari dengan perkara-perkara yang tokok tambah, modifikasi agama yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhilah ibadat-ibadat di kuburan sampai ke tahap menyembah kubur, kerana Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, seperti mana Nabi melaknat Yahudi dan juga Nasrani. Dan Nabi doakan agar kubur dia tidak dijadikan berhala yang disembah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat usrah, Ustaz Hafiz dan seluruh muslimin dan muslimat yang mendengar, itulah serba sedikit yang kita boleh sebut dalam waktu yang ringkas. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Itulah kisah terakhir kehidupan manusia teragung, kekasih Allah yang terulung, Nabi yang sabdaannya kita junjung, yang kita rindu untuk bertemu dan bersantun dengan baginda di pintu syurga insya-Allah. Dan kita harapkan agar mendapat syafaat daripadanya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada Ustaz Hafiz dengan lafaz tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Tafadhal Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Hashimi rahimahullah taala di atas perkongsian tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala mungkin kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Taala memberikan syafaatnya seperti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebenarnya saya ada beberapa soalan. Tapi disebabkan masa, saya menentukan satu soalan sahaja. Ya. Siapakah yang diberikan kemuliaan atau penghormatan untuk memandikan jenazah baginda Nabi SAW? Nama saya lupa, ada beberapa sahabat, tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah aku boleh undur masa, nescaya tidaklah yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu melainkan isteri-isteri Nabi. Jadi yang memandikan jenazah Nabi bukan isteri baginda, tapi sahabat-sahabat. Saya lupa, saya kena cari dulu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Ustaz Hafiz boleh tambah maklumat tu.
Tapi bukan isteri Nabi lah, sahabat-sahabat Nabi yang memandikan jenazah Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada lagi tak? Kau Tak habis Ustaz, tadi tersangkut kan? Kata-kata Aisyah. Kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Kalau baik, tadi ana buat sikit rujukan, orang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ya. Tak dengar. Okey, kejap. Ni ada Tersangkut suara daripada kata-kata Aisyah. mana saya kejap. Oh, sini tekan. Boleh, okey, dengar? Okey, dengar. Baik. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah aku boleh undur masa balik, nescaya tidak akan ada yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan isteri Nabi. Menunjukkan bolehnya seorang isteri memandikan jenazah suami dia. Tapi Aisyah dan para isteri lain tak mandikan kerana masa tu keadaan macam saya sebut tadi agak huru-hara. Yang mandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak dibuka pakaian dia ialah Ali bin Abi Talib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl dan Salih, hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sehingga mereka itulah yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Terakhir Ustaz. Nabi SAW dikebumikan agak lewat beberapa hari. Apakah sebabnya sedangkan terdapat perintah supaya Nabi SAW setiap kematian itu disegerakan pengebumian dan pengurusannya? Wallahu ta'ala alam. Sebab-sebab pengakhiran pengurusan jenazah Nabi, yang pertama kerana para sahabat mereka panggil tawakuf dalam bab pengurusan jenazah Nabi. Mereka tanya dulu macam mana, sehingga kumpulkan siapa-siapa yang pernah dengar macam mana Nabi bagi tahu untuk uruskan jenazah Nabi. Nak dapat berita tu bukan macam ni lah. Jadi ada sahabat yang datang dengar riwayat kata tadi Nabi ni dikebumikan tempat dia. Kemudian ada pula isu sebab Nabi masa tu sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat tak ada sahabat-sahabat yang nak lead perkara tersebut sebab dah ketua negara tak ada. Sehingga akhirnya mereka lantik pula Abu Bakar As-Siddiq. Lepas daripada tu barulah boleh lead urusan tersebut. Jadi ada beberapa urusan yang menyebabkan terlewatnya urusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sama sekali tidak menyelisihi sunnah Nabi untuk menyegerakan jenazah. Kerana jenazah Nabi SAW telah menguruskan banyak jenazah sahabat-sahabat di Baqi' dan Nabi segerakan. Cuma para sahabat ni bingung sebab ni jenazah Nabi dan mereka takut untuk memandai-mandai dalam urusan berkaitan dengan Nabi SAW. Jadi mereka tak memandai-mandai sehingga kumpulkan maklumat, cari dulu macam mana hadis Nabi, ada siapa dengar yang untuk uruskan jenazah Nabi. Tu pun dalam kebingungan, malam tu baru terdengar satu suara yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan supaya mandikan jenazah Nabi dalam pakaian yang dia mati. So Nabi tidak dibuka pakaian dia seperti mana orang lain. Dimandikan dalam keadaan pakaian dia masih ada. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Fadil Ustaz Ahmad Hashim Hafizahullah taala di atas pengajian yang sangat berfaedah.